Assalamualaikum, salam sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, selamat kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan saja hari ini merupakan hari yang baik, hari yang bahagia dan berkat untuk kita, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan memperkatakan beberapa perkara yang ada kaitan dengan kehidupan kita, dan kalau boleh kita inginkan satu kehidupan yang memang orang kata sempurna, zahir batin, sempurna daripada segi makan minum kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat melihat bagaimana kesempurnaan itulah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan kita menikmatinya, dan orang luar datang ke tempat kita untuk mendapat kesempurnaan macam mana yang kita dapat. Cuma kadang-kadang dia orang ni ada tidak faham dengan budaya kita, maka banyaklah perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi untuk mengulas perkara-perkara yang ada kaitan dengan kehidupan ini, kita mengundang yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Sakum, Pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Datuk, kita ingin memperkatakan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita ini, hijrah lah. Dan kalau mengikut kalender pun kita lagi 10 hari Datuk mengkali. 15 bulan 3. 15 bulan, jadi kita akan menyambut Ma'al Hijrah ya. Jadi Datuk mengkali boleh memberikan input di sini tentang hijrah, dan barangkali ada yang boleh kita ambil iktibar dan boleh kita lakukan untuk meningkatkan kehidupan kita dengan lebih baik pencapaiannya. Silakan Datuk. Terima kasih Haji Ngasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saban tahun kita menyambut hari-hari perayaan agama. Dan ia bukan saja disambut di surau, ada yang buat di rumah, ada yang dibuat di masjid, ada yang dibuat di peringkat karyah, di peringkat mukim, di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat nasional. Ini ada orang tidak memikirkan ianya suatu pengiktirafan yang diberikan oleh kerajaan kepada satu yang mula-mula disebut Islam agama persekutuan. Itu yang pertama sekali. Hijrah yang pertama daripada penjajahan. Bila kita nak merdeka, hijrahnya kita sudah meletakkan syarat-syarat tertentu kepada perkongsian kuasa itu, iaitu kita bersetuju berkongsi kuasa dengan syarat apa dia, iaitu Islam agama persekutuan, atau dalam bahasa yang mudah, Islam agama resmi negara. Bila Islam sudah disebut sebagai agama resmi negara, kalau ia tertulis sahaja dekat kertas tak elok, tak menjadi. Tetapi ianya hendaklah diisi dengan berbagai-bagai aktiviti. Salah satu daripada sejarah Islam yang besar sekali, iaitu sejarah di mana menentukan hidup mati atau wujudnya Islam, ialah Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini ialah perpindahan fizikal dan mental daripada Makkah ke Madinah. Itu semua orang tahu. Kita tak payah nak cerita dah. Itulah. Tetapi saya suka nak berbicara, nak berkongsikan pandangan berkaitan dengan apabila berlaku hijrah, nak menyelamatkan agama, nak menyelamatkan strategi perjuangan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat je. Ada mukjizat. Dia dah boleh tak payah pergi menyorok ke Gua Sur. Tak payah. Tak payah meletakkan Saidina Ali menggantikan dia tempat tidur. Tak perlu. Sebab dia ada mukjizat. Tetapi oleh dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi itu, dia memilih untuk bertindak keluar daripada Mekah secara manusia. Secara manusia biasa. Dengan menggunakan strategi-strategi, perancangan-perancangan, menentukan kawan-kawan para sahabatnya, bagaimana dia menguji barangkali dalam perpindahan itu, menguji bagaimana sahabat yang setia, bagaimana sahabat yang berpindah itu. Misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, katanya ada orang yang pindah niatnya kerana mengikut seorang perempuan, maka kahwinlah dia dengan orang perempuan tu. Orang yang berpindah kerana nakkan dunia, dapatlah dia dunia tu. Tetapi yang dia kendaknya ialah hijrah kepada Allah dan Rasul, maka dapat dia Allah dan Rasul. Sebab dia nak menyebutkan dalam masa perpindahan tu macam-macam niat ada. Jadi oleh kerana itu kita dapat nampak, kalau kita sebutkan perpindahan itu merupakan satu gegaran,
Maka bila berlaku satu perpindahan atau berlaku satu perkara baru dalam hidup ni, akan bergegar, bergoncang. Maka sunnah yang berlaku dalam hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah yang besar. Di mana sunnah-sunnah seperti semangat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar dengan keluarganya, Asma binti Abi Bakrin, Aisyah, Abdullah bin Abu Bakrin, anak-anaknya semua membantu. Sunnahnya bagaimana menjaga rahsia, sunnahnya bagaimana committed dengan kerja, sunnah besar iaitu amanah. Ini adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan oleh umat Islam. Ini sunnah besar. Tetapi kita kadang-kadang melihat sunnah Rasul, apa dia sunnah Rasul? Sunnah Rasul ialah, kita punya faham ialah sunnahnya pakaian Rasul. Apa lagi? Kupiah, sunnahnya. Lagi apa lagi sunnah-sunnah Rasul? Pakai capal. Sunnah Rasul itu ialah memelihara janggut. Itu juga sunnah. Itu ialah sunnah-sunnah rutin yang disunatkan. Tetapi di samping sunnah-sunnah yang kita sebutkan ini tadi, apabila kupiah tu tinggal 2 kilometer, kita patah balik ke belakang nak ambil kupiah tu. Tetapi kalau kita tengok sunnah Rasul yang namanya amanah, tidak diambil heran. Amanah tidak diambil heran. Sunnah. Jadi oleh kerana itu kita dapat nampak bagaimana kita tengok pribadi Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah daripada